Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang sudi menonton pada tengah hari ni bersama saya. InsyaAllah kalau ada yang sedang break untuk lunch kan, dah 12 suku ni, kejap lagi kita pun nak zuhur. Jadi Ustazah ambil kesempatan ini, saya mengambil kesempatan untuk memberikan sedikit perkongsian ilmu yang mana dalam 2-3 hari ni saya duk post kan teaser mengenai suratul Fatihah kan. Apa yang saya tanya, tahu tak ada 15 nama suratul Fatihah ni kan. Lepas tu nama-nama lain bagi suratul Fatihah. Sebenarnya kalau kita tak tahulah kan, suratul Fatihah ni memang yang masyhurnya ialah Al-Fatihah. Okey, Al-Fatihah. Ustazah turun mula je ni, tak tunggu pun orang masuk. Ada seorang dah masuk ni, 2-3 orang lagi ni. Terima kasihlah, boleh tolong bagi komen kan, siapa yang menonton, daripada mana, boleh tolong share kepada Facebook kawan-kawan yang lain kan, supaya pada hari ini kita dapat berkongsi lagi ilmu yang mungkin boleh kita tambah dan upgrade kan, ilmu sedia ada. Sebab saya mulakan dengan suratul Fatihah kerana mungkin ramai yang tidak tahu ya, mungkin ramai yang tidak tahu bahawa suratul Fatihah ini ada nama lain, ada banyak nama sebenarnya dalam suratul Fatihah. Boleh tolong komen lah kalau siapa yang tahu nama-nama lain dalam suratul Fatihah ni kan. Okey, suratul Fatihah ni nama yang masyhur. Okey, tetapi sebenarnya tahukah anda bahawa Fatihah ni ada lagi 15 nama selain daripada Al-Fatihah. Dan nama-nama yang diberikan kepada Al-Fatihah ini ya, sama ada dapat daripada yang terkandung, yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya. Terima kasih siapa yang menonton ni, tak nampak pula nama orang yang menontonnya kat sini ya. Belum keluar lagi. Ada dah. Sebabnya kena tengok satu lagi ke. Dia macam ni lah kalau live ni kan, dia macam-macam kena tengok teknikal. Kita ni bukanlah ada tim teknikal kan, orang hebat-hebat dia ada tim teknikal. Kalau ada tim teknikal ni, bolehlah tolong komen-komen sikit kan. Okey. So kat sini kita tengok Al-Fatihah. Dan nama-nama yang diberikan kepada Al-Fatihah ini ya, sama ada. Okey, so sekarang ni kita tahu bahawa sumber ya dalam menentukan suratul Fatihah ni, nama-namanya diambil daripada hadis Nabi SAW ataupun kata-kata sahabat ya, ataupun daripada ulama-ulama tafsir, yang mana mereka membuat kajian ya, berdasarkan pada hadis Nabi, berdasarkan kepada analisis terhadap suratul Fatihah, mereka memberikan nama lain bagi suratul Fatihah. Okey, daripada 15 nama yang saya nak kupas ni, kita bahagikan kepada 3 kategori lah. Satu yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang kedua diriwayatkan oleh sahabat ataupun tabi'in, yang ketiga para ulama lah seperti Sayyidina Ali, yang mana kita tahu juga sebenarnya ulama-ulama tafsir seperti Ar-Razi, At-Tabari, Al-Qurtubi ya, yang sebenarnya mula-mula ataupun yang menjelaskan nama-nama ini daripada penelitian mereka. Okey, so daripada 3 ini ya, ada 15 kan, maknanya 3 sumber ini 15 nama. Saya bagikan kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama ialah yang dijelaskan oleh ataupun sumbernya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi SAW ya, hadis-hadis yang menyatakan tentang nama-nama suratul Fatihah ini ada 8 nama. Ada 8 nama. Okey, itu sebab saya nak berkongsi kat sini ya. Saya nak berkongsi tentang nama-nama dalam suratul Fatihah ini supaya kita boleh ada ilmu tambahan. Tak adalah kat takut tu saja. Mungkin ada para asatiza ya, ilmuwan lain yang berkongsi tentang nama-nama dalam suratul Fatihah ini. Tetapi ya, kita perlulah kita remind ataupun mungkin ada tambahan-tambahan, ada kekurangan daripada saya yang ditambah oleh ustaz-ustazah yang lain ataupun yang saya boleh tambah daripada yang tidak disebutkan. Okey.
Jadi daripada 15 nama ini, 8 nama-nama dalam surah Fatihah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa 8 tu? Yang pertama ialah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab bermaksud surah yang membuka kepada Al-Quran. Bila kita buka Al-Quran, surah pertama yang kita jumpa adalah Fatihah. Kan? Yang kedua ialah Alhamdu. Alhamdu ini bermaksud puji-pujian. Ini kerana dalam surah Fatihah, perkataan surah ayat kedua kan, dimulakan selepas Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keduanya dimulakan dengan Alhamdu. Kan, dulu kalau zaman-zaman dulu kita dengar atuk-atuk nenek kita lah kan, kalau kita kata baca Alham dulu, nak mengaji kena baca Alham dulu. Alham tu ialah suratul Fatihah. Sekarang ni mungkin dah tak dengar lah orang cakap Alham kan, tapi zaman dulu baca Alham. Baca Qul Huwallah, baca Alam Nashrah, padahal itu bukanlah nama surah tu kan, tapi macam baca apa, Li'ila fi Quraisy, senang sebut nama mula-mula kan, baca Tabbat Yada. Jadi dia sebut ayat pertama tu sebab nak menunjukkan nama surah, walaupun tu bukan nama surah tersebut. Tapi bagi Al-Fatihah, bila kita kata surah tu Alham, baca Alham, Alham itu puji-pujian, Alhamdu itu juga merupakan satu nama bagi suratul Fatihah. Itu nama yang kedua. Nama yang ketiga ialah Sab'ul Masani. Ini yang banyak komen dalam Facebook saya tak, cerita pasal Sab'ul Masani. Sab'ul Masani ni ya, ada kalau yang bertanya sebelum ni mengenai Sab'ul Masani. Sab'ul Masani ni yang memang nama yang khusus bagi suratul Fatihah. Ada dua perkataan kan, Sab'u dengan Masani. Sab'u ni bermaksud 7. Masani ni yang diulang-ulang. Jadi soalan saya dulu sebenarnya, saya dah pernah post kan, apakah 7 yang diulang-ulang? Sebenarnya 7 yang diulang-ulang ini ialah 7 ayat dalam suratul Fatihah. Kalau dah 7 tu, mestilah kita terus boleh reflect kepada bilangan ayat dalam suratul Fatihah itu ada tu 7. Jadi 7 yang diulang-ulang. Nak ulang-ulang ni kat mana? Nak diulang-ulang ini dalam solat. Dalam solat. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang dalam solat. Maknanya bila kita solat, kita akan ulang setiap kali rakaat 7 ayat secara sempurna. Kemudian kita akan teruskan dengan surah-surah ataupun dengan rakaat-rakaat yang lain pada surah-surah pada rakaat yang lain. Jadi 7 yang diulang-ulang ni bermaksud 7 ayat Fatihah yang diulang-ulang di dalam solat. Maknanya kalau kita solat satu hari lengkap 5 waktu, 17 rakaat. Dalam 17 rakaat inilah 7 ayat itu diulang-ulang. Ini yang antara nama yang saya rasa perlu diberikan perhatian, ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Kerana sebenarnya kita dalam solat kita baca 7 ayat diulang-ulang, tetapi kita tak perasan pun sebenarnya nama 7 ayat diulang-ulang ini ialah ada nama khususnya. Kan, iaitu Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang, yakni 7 ayat dalam suratul Fatihah yang diulang berkali-kali di dalam solat. Kan? Jadi kalau orang tanya, dah tahu dah lepas ni 7 yang diulang-ulang. Sab'ul Masani ialah 7 apa? 7 ayat dalam suratul Fatihah yang diulang-ulang. Diulang-ulang di mana? Diulang-ulang di dalam solat, dibaca berkali-kali dalam solat. Okey, itu Sab'ul Masani. Kemudian nama yang keempat ialah Al-Quranul Azim, iaitu Quran yang mulia. Tahu tak, sebenarnya surah Fatihah itu juga dinamakan sebagai Al-Quranul Azim. Ya, terima kasihlah Dr. Hidayu ada menonton bersama saya kan pada tengah hari ni, sudi meluangkan masa sambil-sambil kan duduk-duduk menaip ke sambil-sambil lunch tu, bolehlah tengok kuliah-kuliah yang ada sedang online sekarang ni. Banyak sebenarnya ada kuliah-kuliah Zuhur di masjid-masjid pun sedang online. Okey, Quranul Azim. Yang kelima ialah Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Ini yang selalunya diberikan nama bagi surah Fatihah. Kita tahu, mari kita baca suratul Ummul Quran. Kita mula dulu majlis dengan Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Dan dinamakan Ummul Quran, Ummul Kitab sebab apa? Sebab Ummu itu adalah induk, ibu kepada Al-Quran. Induk kepada Al-Quran, yang mana dimulakan Quran itu dengan suratul Fatihah. Okey, so dalam suratul Fatihah ini juga dinamakan dengan Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Jadi kalau tadi Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam suratul Fatihah, 7 ayat suratul Fatihah yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Kemudian Waalaikumsalam Ustazah Dr. Hidayu, ya. Terima kasih kerana sudi menonton, ya. Kemudian ada juga lagi nama Ummul Quran dan Ummul Kitab, ya. Kemudian nama yang ke-6, ya, Ustazah dah masuk nama yang ke-6 iaitu As-Salah.
As-salah. Kalau kita tengok daripada 1 sampai 5 tadi, antara nama-nama yang mungkin kita biasa dengar, Ummul Quran, Ummul Kitab, mungkin Sab'ul Masani tadi kan. Tapi masuk yang ke-6, ke-7 ni dah mungkin jarang dengar ataupun kita tak biasa gunalah nama-nama ni. Tapi ada nama tersebut bagi Al-Quran, Al-Fatihah. Iaitu yang ke-6 ni As-salah. Al-Fatihah juga disebut sebagai As-salah. Sebab apa As-salah? Sebab dia bermaksud sembahyang yang mana berdasarkan hadis Nabi SAW bahawa di antara solat dan juga hamba kita ada bahagian, iaitu yang pertama ketika menyebutkan Al-Fatihah. Dalam bacaan solat itu disebutkan Al-Fatihah, dan Fatihah itu merupakan bahagian di antara Allah SWT dengan hambanya. Kan bila kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah akan jawab, oh hambaku telah memujiku. Dalam solat kan kita baca Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim, oh hambaku memuji bahawa aku ni. Jadi ada bahagian antara solat itu dengan Fatihah itu tadi kan. Jadi itu as-salah. Yang ke-7 nama bagi Al-Fatihah ialah Asy-Syifa. Asy-Syifa. Asy-Syifa ni bermaksud penawar ataupun penyembuh, yang mana daripada Nabi SAW bersabda, fi Fatihatil Kitab syifa'un fi kulli da' min kulli da'. Dalam surah Fatihah ini ada penawar segala penyakit. Itu sebabnya ada kaitan dengan nama yang ke-8 Asy-Syifa, kemudian yang ke-8 Ar-Ruqyah. Ruqyah ni bermaksud jampi. Bukan Ruqyah ya. Silap pula Cik Kiyah pun masuk kan. Tu Cik Kiyah, ini Ruqyah. Ruqyah ni maksudnya penawar, jampi. Jadi Asy-Syifa dan Ruqyah ini kita katakan bahawa dalam mendapatkan penawar penyakit, dalam menggunakan dalam kita baca doa untuk merawat penyakit, kebanyakannya menggunakan suratul Fatihah sebagai penawar ataupun sebagai jampi lah. Jampi dalam maksud ruqyah ya, bukan jampi yang tidak baik itu, tapi jampi dengan menggunakan cara yang dibenarkan dalam syarak. Okey, sebab ruqyah ini ada kisahnya. Kisahnya macam mana? Ada seorang lelaki ini, kampung tu ada ketua kampung kan. Ketua kampung ni dia sakit. Jadi seorang lelaki ni ketika merawat ketua kampung ini, dia membacakan suratul Fatihah. Jadi di situ Nabi SAW terus memperkakui, maknanya mengatakan bahawa macam mana kau tahu bahawa Fatihah itu adalah ruqyah. Dalam masa yang sama maksudnya Nabi SAW memperakui bahawa apa yang dilakukan oleh lelaki tadi itu adalah betul, tindakannya betul dengan bila dia berubat, dia membacakan suratul Fatihah. Jadi kita ni sebenarnya kalau sakit, ya, demam-demam, rasa tak sedap badan dan sebagainya, bolehlah sebenarnya kita membuat rawatan yang simple, yang senang kan, dengan membaca suratul Fatihah. Letak ada bahagian-bahagian yang tak sedap, ataupun ambil saja air yang kosong, ya, kita bacakan suratul Fatihah pada air itu dan minum. Ya, untuk rawatan yang segera ataupun rawatan yang mudah, yang senang sebenarnya, yang kita sendiri boleh buat, yang mana membacakan suratul Fatihah. Itu 8 nama tadi yang mana kita dapat daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian nama yang ke-9, ke-10 sampailah kepada yang ke-11, ya, 3 nama lagi, 9, 10, 11. Ini yang diambil daripada riwayat daripada para sahabat ataupun para tabi'in. Apakah nama yang seterusnya? Iaitu Al-Asas. Al-Asas ini bermaksud maksud ataupun dasar, yang mana asas ini ialah yang mempunyai asas ni maksudnya basic kepada sesuatu. Jadi dalam ni saya bacakan daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahawa nama ini, asas ini terbentuk daripada bagaimana Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahawa seorang lelaki mengadu kepada Asy-Sya'bi tentang sakit perutnya. Kepada Asy-Sya'bi dia sakit perut. Kemudian Asy-Sya'bi ni menganjurkan, hendaklah engkau mengamalkan asasul Quran. Di sini ketika inilah dia menyebut nama asasul Quran. Asas itu bermaksud Fatihatul Kitab. Kerana dia kata, aku mendengar Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, semua perkara ini mempunyai asas. So bila dia sakit sebenarnya dia nak suruh baca suratul Fatihah. Tapi bila nak suruh sebut baca suratul Fatihah, dia kata dia suruh baca asasul Quran, iaitu suratul Fatihah. Sebab apa dia kata? Setiap Asy-Sya'bi kata, setiap yang diriwayatkan oleh Al-Qurtubi, setiap perkara di dunia ini mempunyai asas. Menarik ya, cuba dengan baik-baik apa yang sudah bacakan daripada Imam Al-Qurtubi dalam Fathul Qadirnya ataupun dalam Syaukani Fathul Qadir. Semua perkara mempunyai asas. Asas dunia ini ialah Mekah, kerana dunia diratakan bermula di situ.
Asas langit ialah ariba, atau dalam setengah manusia disebut ghariba, iaitu lapisan langit yang ketujuh. Okey. Asas bumi ini ialah ajiba, iaitu lapisan bumi yang ketujuh yang paling bawah. Asas syurga ialah syurga Adenin, iaitu pusat semua syurga yang mana di atasnya diasaskan pembinaan syurga. Asas neraka ialah Jahannam. Jadi maknanya setiap tu syurga itu ada asasnya, ada permulaannya. Neraka pun ada, yang paling bawah sekali ialah Jahannam, yang mana di atasnya terbina kerak-kerak lapisan neraka. Asas segala makhluk ialah Adam. Asas para nabi ialah Nuh alaihi salam. Asas Bani Israel ialah Yaqub, sampailah kepada asas Fatihah, asas Al-Quran ialah suratul Fatihah. Sebenarnya nak beritahu asas kepada suratul Quran ini ialah suratul Fatihah. Dia permulaan kan, kita buka saja. Sebabnya tujuh ayat ni sebenarnya dia boleh menceritakan tentang keseluruhan Al-Quran. Sebabnya diletakkan pada permulaan Al-Quran. Dan asas Fatihah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengikut Abu Syaibah tadi dia katakan di sini, Asy-Sya'bi mengatakan bahawa maka apabila engkau sakit atau mengadu kesakitan, maka hendaklah engkau mengamalkan suratul Fatihah, nescaya engkau akan sembuh. Sabitlah kadang-kadang kita ni selalu kan dengar orang yang merawat syifa itu diselalukan bacakan suratul Fatihah. Kerana suratul Fatihah ini merupakan syifa, ruqyah dan juga asas kepada Al-Quran. Okey, itu asas. Kemudian nama yang ke-10 ialah Al-Wafiyah. Al-Wafiyah ni bermaksud yang sempurna. Cuba beri perhatian sikit ya, Al-Wafiyah ni sebab dinamakan sebagai Al-Wafiyah kerana wafiyah ini bermaksud sempurna. Sebab apa? Kerana ayat dalam surah Al-Fatihah itu tidak boleh dipecah-pecahkan, dibaca separuh-separuh. Setengah ulama mengatakan dalam solat, ada setengah ulama yang lebih rajih mengatakan walaupun dalam solat ataupun luar solat tidak boleh dibaca Fatihah itu secara terputus-putus. Sebab dinamakan wafiyah. Wafi ni maksudnya sempurna. Sempurna ni maksudnya apa? Tidak boleh dibaca terpotong-potong. Contoh kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Sadaqallahul Azim. Boleh? Tak boleh. Ya, mengikut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab apa? Terima kasih Hidayu, tolong tag kawan-kawan kita, geng-geng Platinum ni nak menonton. Sebab apa? Sebab tak boleh kerana surah Fatihah ini, tadi kan kita kata Sab'ul Masani 7, maka hukumnya wajib membaca Fatihah secara lengkap, sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. Kalau dah dalam solat tak boleh, apatah lagi di luar solat kan. Kalau kita kata luar solat, dalam solat kita baca sampai Ar-Rahmanirrahim, lepas tu kita rukuk, dah tentulah tak sah solat. Sebab apa? Fatihah tadi tidak sempurna. Kalau di luar solat pula tadi tak boleh. Sebab apa? Surah Fatihah ni mesti lengkap 7 ayat, mesti sempurna 7 ayat untuk kita baca daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita pun tak pernah dengar kan, tak pernah orang buat, tapi sebenarnya kita dah tahu bahawa benda tu tak boleh dilakukan. Kalaupun ada yang buat, berkemungkinan dia adalah orang yang jahil ataupun tidak mengetahui. Jadi sekarang ni kalau Ustazah dah beritahu, kita boleh tahu pula kan. Sebab apa kita kata benda tu kita boleh amalkan. Kalau ada dengar orang yang baca surah Fatihah terputus, tersangkut ataupun sekerat, kita boleh tegur. Tak boleh sebab wafiyah, dia sempurna kan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Sadaqallahul Azim, esok lusa lah nak sambung. Boleh ke? Tidak boleh. Tidak dibenarkan membaca Fatihah secara terputus, berpecah-pecah. Mesti lengkap. Walau dalam keadaan kita tergupu-gapah ke apa, mesti lengkap. Beza dengan surah yang lain. Sebab surah Fatihah ni Ustazah mulakan live ni kan, siri live saya ni dengan surah Fatihah sebab dia adalah permulaan bagi asas bagi Al-Quran itu tadi. Mesti jelas. Lagipun surah Fatihah ini ialah salah satu rukun dalam solat yang kita kena baca. Kan? Jadi wajib kita kena tahu, kena jelas kepentingan ataupun kehebatan surah Fatihah supaya kita dapat menghayati dan mengamalkannya, insya-Allah. Okey, so tadi wafiyah tadi tak boleh baca secara berpecah-pecah. Berbeza dengan surah yang lain ya. Kalau surah tu lain tu malah lah kan. Kata kita baca surah apa? Al-Kautsar 3 ayat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
Malah ni sadaqallahul azim. Esok lusa nak sambung lagi kan. Fasalli rabbika wanhar. 3-4 minggu lagi buat nak sambung. Inna syani'aka huwal abtar. Tak ada masalah. Ya. Hatta surah Ikhlas pun kan. Qul huwallahu ahad. Sadaqallahul azim. Tak ada masalah. Sambunglah 3-4 tahun lepas tu. Terturut sangatlah kan. Pun tak ada masalah. Kalau kita baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, sadaqallahul azim. Lepas tu besok lusa kita sambung pula surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizrak. Sadaqallahul azim. 3 hari sambung balik. Surah Ikhlas balik. Itu tak ada masalah. Sebab apa? Surah Quran ini kalau kita baca, kita boleh baca secara bersambung-sambung surah-surah yang lain. Ya betul. Idayu ya, komen. Terima kasih. Ibarat hidup tak lengkap. Sebab dia adalah permulaan bagi surah yang perlu kita kuasai dengan lebih. Sebab orang yang dah menguasai surah Al-Fatihah, ya, sudah menghayati dan mengamalkannya, dah faham apa yang ada surah-surah yang lain, tidak ada isu bagi dia lagi. Sebab apatah lagi kita membaca surah tu ini dalam solat tadi kan, 17 kali Sabul Masani kita ulang dalam solat kita. Itu yang kita kena beri perhatian. Jadi surah nama wafiah ni tadi tidak boleh dipecah-pecah atau tidak boleh dibaca secara separuh. Surah Al-Fatihah kalau kita baca dalam solat, of course tak boleh. Luar solat pun lagilah tak boleh. Sebab apa? Dia adalah wafiah, dia sempurna. Pastikan bila kita baca mesti sampai habis. 7 ni. Okay. Kemudian nama yang ke-11 ialah Al-Kafiyah. Kafiyah ni bermaksud cukup, mencukupi. Sebab apa? Maksud Al-Kafiyah ni kerana ayat-ayatnya tidak boleh diganti dengan surah-surah yang lain dalam Quran, kerana hanya bacaan Fatihah saja sudah mencukupi dalam solat. Kafiyah ni maksudnya cukup. Cukuplah kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah, dalam solat itu, kan banyak nama-nama ni banyak yang berkaitan dengan solat. Nama Fatihah ni kalau tadi kita nampak banyak yang berkaitan dengan solat. Macam tadi Sab'ul Masani, ada nama khusus lagi As-Salah. Kemudian Wafiyah, kita tak boleh baca dia separuh-separuh dalam solat atau luar solat. Kafiyah, dia pun berkaitan dengan solat. Kalau ada 15 ni, 4 nama ni semuanya lebih tertumpu kepada Fatihah yang berkaitan dengan solat. Jadi kalau tadi kafiyah ini bermaksud mencukupi, maknanya mencukupi kita membaca surah Al-Fatihah di dalam solat dan tak perlu diganti dengan surah yang lain. Ya betul Akilah menghayati dan faham surah Al-Fatihah ini. Betul. Okey. So maknanya kalau kita baca surah Al-Fatihah ini dalam solat, mesti habis satu, kemudian cukuplah kafiyah ni cukup kita baca surah Fatihah dalam solat dan tak perlu ganti dengan surah-surah lain. Sebabnya dalam hukum kan, dalam hukum kita tahu mazhab Syafi'i kata, ada hadis Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah solat orang yang tak baca Fatihah. Tapi kalau mazhab Hanafi dia ada pahaman yang lain, dia ada kata istidlal yang lain kan, istimbat yang lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i kita bincangkan memang tak sah solat. Kena baca Fatihah kan, kena baca Fatihah. So kalau kita baca Fatihah kat sini, maksudnya kita katakan bahawa cukup kita baca surah Al-Fatihah dalam solat dan tak perlu gantikan dengan surah yang lain. Sebab dalam solat perlu ada baca satu surah dalam Quran. Dan surah tadi mestilah suratul Fatihah. Tapi kalau kita nak lepas suratul Fatihah, nak baca surah lain, tak ada masalah. Tambahlah kan. Itu sebagai sunat yang dituntut baca. Okey, nama yang ke-12 ialah As-Su'al. As-Su'al ini nama 3 nama tambahan lagi yang dibawakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Dalam tafsirnya menyatakan bahawa As-Su'al ini bermaksud permohonan atau permintaan. Kan kita kata soal ni bahasa Melayu kan soalan. Soal ni maksudnya ada benda yang kita minta. Jadi dalam surah Al-Fatihah ni ada benda-benda yang kita minta, yang kita kata macam ihdinas siratal mustaqim kan. Permintaan, ada permohonan yang kita minta, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang benar, jalan yang lurus. Itu sebab dinamakan sebagai As-Su'al. Kemudian nama yang ke-13 ialah Asy-Syukr. Ya, Asy-Syukr ni bermaksud kesyukuran ataupun tanda menunjukkan kita mengagungkan atau menghayati, menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam surah Al-Fatihah. Sebab dalam surah Al-Fatihah ni Ustazah dah pernah buat kuliah lah dekat satu kan, boleh tengok nanti dalam video tu.
Saya pun dah buat watch party dalam ni, boleh tengok dalam Facebook saya tentang bagaimana dalam surah Al-Fatihah ni sebenarnya ada bahagian-bahagian yang kita kena bersyukur dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Macam Bismillahirrahmanirrahim kan, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumi, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi 3 ayat ni menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala, memuji Allah SWT. Sebab tu dinamakan surah ini sebagai Asy-Syukru, syukur. Yang ke-14 Ad-Du'a. Pernah tak dengar nama? Cuba komen kat sini. Pernah tak dengar nama Fatihah ni juga dipanggil Asy-Syukru, Ad-Du'a, Ad-Du'a, doa lah kalau orang Melayu panggil doa kan. Sebab dalam bermaksud doa. Dalam surah Al-Fatihah ni selain daripada permohonan-permohonan, kita juga ada meminta doa daripada Allah SWT kan. Mungkin tadi doanya ihdinas siratal mustaqim kan, siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta doa kita diberikan jalan bagi orang-orang yang diberikan nikmat, orang yang diberikan bukan orang-orang yang dimurkai, bukan orang yang sesat kan. Ada doa yang kita minta daripada Allah SWT. Sebabnya kadang-kadang setengah yalah, saya pun menggalakkan juga ya, saya galakkan supaya kita faham sebenarnya apakah yang disebutkan atau yang dibacakan dalam Fatihah dalam solat kita yang diulang-ulang itu. Ini tak pernah dengar ya nama. Memang ada asyukur, asyukru, as-su'al, tadi ad-du'a, dan yang ke-15 yang terakhir ya adalah al-kanzu. Al-kanzu ni bermaksud khazanah, iaitu tempat simpangan barang yang berharga ataupun bernilai tinggi. Khazanah lah. Al-Khanzu ni maknanya yang menyimpan semua khazanah-khazanah yang berharga. Maksudnya surah Al-Fatihah ini walaupun hanya 7 ayat, tetapi dia mempunyai khazanah, menyimpan pelbagai apa kita panggil harga ataupun ilmu yang maklumat ataupun surah yang mempunyai nilai. Nilai lah ya, dia menyimpan nilai, value yang sangat tinggi. Okay, so 7 ini tadi, 7 ayat surah Al-Fatihah mempunyai 15 nama ya. Kalau saya ulang sekali lagi, yang pertama tadi Fatihatul Kitab, yang kedua Alhamdu, As-Sab'ul Masani, Al-Quranul Azim, Ummul Quran ataupun Ummul Kitab, yang ke-6 As-Salah, yang ke-7 Asy-Syifa, yang ke-8 Ar-Ruqyah, yang ke-9 Al-Asas, yang ke-10 Al-Wafiyah, yang ke-11 Al-Kafiyah, ke-12 As-Su'al, ke-13 Asy-Syukur, ke-14 Ad-Du'a, dan ke-15 Al-Kanzu. Okay, 15 nama. Jadi apa yang kita boleh belajar pada hari ini ialah ya, yang pertamanya kita kena tahu bahawa sebenarnya surah Al-Fatihah ini ada mempunyai 15 nama. Itu yang paling yang saya nak highlightkan lah. Baguslah Puan Nuraini kita ya. Nuraini Ismail ni yang mana ya? Saya ni tak perasan lah. Ya. Kawan-kawan saya juga ni kadang-kadang nama tak perasan ya. Bagus, insya-Allah. Ada 15 nilai sebenarnya nama tersebut. 15 ya, kalau orang nama Fatihah ni, nama dia tu ada 15, membawa 15 sifat-sifat yang ada dalam surah Al-Fatihah atau nama-nama yang ada dalam Fatihah. Jadi first benda yang kita nak belajar ialah di sini saya nak sampaikan ada 15 nama supaya kita bertambah maklumat. Ya, ilmu kita ni kita upgrade lah. Kalau selama ni kita tahu ada 1, 2 saja nama, ada 15 nama. Mungkin tadi tak sempat nak mungkin masing-masing ni baru follow, alhamdulillah, terima kasih ya. Ustazah pun sebenarnya kalau saya live ni live kat masjid banyak ya, kat masjid, Facebook masjid semua. Jadi lately ni sejak PKP ni ada permintaan. Tanya Ustazah nak live kat nak kuliah kat masjid, kat masjid ni dia orang inilah ada waktu-waktunya kan. Kalau follow FB saya ataupun friend dengan saya, insya-Allah lah mungkin seminggu sekali ke saya akan live berkaitan dengan Quran, tafsir dan sebagainya kan. Tapi permulaan ni saya nak suka bagi pengenalan dulu, mukadimah kepada surah-surah. Lepas ni mungkin saya akan buat pengenalan kepada suratul Baqarah pula. Kenapa dinamakan dengan Al-Baqarah? Baqarah tu masuk lembu kan. Ni teaser lah untuk yang akan datang. Tapi yang hari ni saja saya nak buat kesimpulan lah kan. Pertama, kita kena tahu daripada surah Al-Fatihah ni ada 15 nama. Upgrade sikit lah. Sebelum ni kita hanya tahu satu nama je kan. Tapi saya nak bagi pesan betul-betul ni, janganlah kita menggunakan, sebenarnya tak sesuai juga kita menggunakan nama-nama yang jarang didengar.
Nah, sebab kalau jarang didengar, nanti kita takut orang kata kita ni buat bid'ah pula. Macam tadi kan, ustazah ni manalah dapat Al-Kanzu lah, Asyukru. Semuanya ada dalam kitab tafsir sebenarnya. Cuma mungkin kita tak didedahkan. Kan? Jadi janganlah ustaz-ustazah, cikgu-cikgu nanti kan buka kelas, marilah kita mulakan kelas kita hari ni dengan surah Al-Wafiyah. Tercengang-cengang pula student nak. Lucu juga kan. Janganlah guna nama biasa jugalah, guna Al-Fatihah, Ummul Kitab kan. Kalau kita nak buka kelas hari ni atau kita buka meeting kita hari ni dengan Sab'ul Masani, boleh, tak ada masalah. Tapi mungkin orang tak tahu kan. Nak kena kuliah pula, dengar kuliah ustazah kata cerita pasal Sab'ul Masani. Boleh faham kan? Kita tak sesuai lah, kita guna nama-nama yang kurang masyhur. Tapi kita ada ilmu tentang perkara tersebut. Mana tahu kita tengok kat tempat-tempat lain, betul lah, memang betul nama ni ada diriwayatkan mengenai nama-nama yang lain. Okey, yang pertama. Yang kedua, surah Fatihah ini terima kasih Puan Suhaila, Dr. Suhaila pun ada kat sini. 15 nama, betul. So yang kedua, pertama ada 15. Yang kedua, surah Fatihah ini sangat hebat sampai boleh menampung 15 nama. Faham tak maksud saya? Apa maksudnya kat sini? Satu surah yang hanya mempunyai 7 ayat boleh ada 15 nama. Kalau seorang ni, kita ni, saya ni ada satu nama je. Itu pun gelaran lah, Mak Lang ke, kakak ke, itu lain. Tapi nama saya satu je. Katalah saya tahu ni Rohayu ada menonton ni kan. Kawan saya Rohayu. Rohayu nama dia Rohayu saja. Saya petiklah nama dia tu kan. Rohayu ada satu nama je. Tak boleh nama. Kadang-kadang budak-budak ni, mak-mak kita kata jangan bagi nama banyak-banyak. Biasa tak dengar? Jangan bagi nama banyak-banyak sebab berat, dia tak boleh bawa. Namanya Muhammad, Ismail, Zakaria, bubuh lagi nama Sulaiman. 4 nama. Nak bagi mana satu? Berat kan? Jadi kata dia bagi nama satu je kat budak tu supaya senang dipanggil satu saja. Kan? Tapi surah Fatihah ni ada 15 nama dan dia boleh bawa, maknanya satu surah ini ada 15 nama yang dia boleh, yang sesuai bagi dia dan yang walaupun bagaimanapun sesuai dengan Fatihah yang hanya 7 ayat. Kadang-kadang kita tahu surah-surah lain tu ada nama-nama lain bagi dia, macam tak masyhur sama lah macam Fatihah, macam surah Muhammad ada nama lain, surah Al-Qital, surah Baqarah ada yang katakan surah surah Adam, ada yang mengatakannya sebab ada kisah Adam dan sebagainya, tapi tak masyhur dan mungkin taklah sampai setakat yang ustazah saya kaji, taklah sampai 15 nama. Satu surah tu tak ada satu surah yang ada 15 nama seperti surah Fatihah. Jadi 15 nama yang dibawa ini macam mana? Ada cara je. Fakhira kata pengalaman dia membantu orang tak balik jumpa mak ayah dengan menghadiahkan bacaan Fatihah. Ya betul. Sebab mungkin ghairul maghdubi alaihim tu kan, waladdallin, bukan orang sesat. Betul. Kalau kita cari hilang barang pun, sebab saya sebenarnya betul bagus Puan Fakhira, kita panggil dia sebenarnya Azlina ni kan, kita panggil ni kita share kat dia, petik nama Rahayu, dia bagi love dah kat saya ni apa namanya, memang kalau kita hilang barang, memang saya pun suka baca, selain daripada baca surah apa tu, wajadaka dhallan fahada tu kan, pun boleh juga. Saya suka baca ihdinas siratal mustaqim tu. Betul, kalau sesat tak kembali sebab ada tunjukkan jalan yang benar, maka bacakan surah Fatihah. Terima kasih atas perkongsian tentang kehebatan Fatihah ni. Okey, so tadi yang pertama, Fatihah ni ada 15 ayat. Yang kedua, hebatnya Fatihah ni dia ada 7 ayat tapi ada 15 nama. Kalau Baqarah ni kita kata kita bukan nak bandingkan dengan surah lain, tapi hebat jugalah kan dengan surah-surah yang lain ni. Cumanya dalam surah ini kita nampak bahawa Fatihah ni 15 nama yang dia boleh bawa 15 nama ini. Okey, dan yang ketiga, yang terakhirnya ialah surah ini ialah satu-satu surahnya dalam Quran yang dibaca dalam solat. Saya bagi 3 je lah hari ni kan. Yang pertama, dia ada 15 nama. Yang kedua, surah ni walaupun 7 ayat tetapi dia boleh ada sampai 15 nama. Yang ketiga, surah ini hebatnya sebab apa? Dia dibaca di dalam solat. Dia wajib lah, hukumnya wajib. Surah-surah lain itu tidak sampai jatuh hukum wajib, sampailah kepada kalau tak baca surah Fatihah dalam solat boleh jatuh hukum tidak sah solat. Okey,
Jadi sebagai perkongsian saya pada tengah hari ini bermanfaat, ya, saya cubalah untuk konsisten seminggu sekali, sebab minggu lepas ni kita nak masuk kepada suratul Baqarah. Sebab apa dinamakan dengan suratul Baqarah? Kalau cukup ada rezeki, insya-Allah lah sampai surah dan surah-surah yang selanjutnya. Sebab apa kita nak mengenal, ya, Ustazah nak bawa dulu sebagai permulaan ni di surah-surah di masjid. Ustazah biasa dah sebenarnya berkongsi dengan nama-nama surah ni. Sebabnya kadang-kadang kita ni tak perasan, kan? Tak perasan, tak apa kita panggil, tak cakna, kurang cakna tentang nama-nama dalam nama-nama surah ini. Kan, sebenarnya ulama ni ataupun bukan ulama lah, bila membahaskan tentang nama surah ni, yang saya sendiri pun berhadapan ataupun mengkaji, tak senang sebenarnya nak bagi sebab kenapa surah tu dinamakan Fatihah, kenapa dinamakan Baqarah. Sedangkan kalau surah Baqarah tu bukan cerita pasal Baqarah tu, memang isunya cerita tentang Baqarah, tapi banyak lagi tentang isu lain. Tapi kenapa temanya diambil Al-Baqarah? Kemudian nanti surah-surah lain macam surah Kahfi, kan, surah Maryam, kita nak tahu juga. Sebab mengenal surah ini, kan, nak mengenal, macam kita nak kenal orang, kan, katalah ada Suhaila dalam ni, kan, ada Idayu, kita nak tahu orang ni, kita kena tahu nama dia dulu, kena kenal nama dulu, kan. Sebab pertama kali soalan kalau kita nak berkenal dengan orang, soalan apa kita tanya? Siapakah nama anda? Kan, sebab kita nak panggil dengan nama. Begitu jugalah sebenarnya kita nak mengenal surah itu, kita kena kenal dulu nama surah tersebut. Terima kasihlah kalau katakan dia bermanfaat. Soalnya kita baca surah Baqarah tu, tapi kadang-kadang kita tak baca pun nama surah tu dulu. Sebab Ustazah ni biasa baca Quran, bukan baca, banyak kaji Quran. Jadi kalau dah jadi biasa terbiat dah, kalau nak tengok surah tu mesti tengok dulu nama surah dia. Kan, to know someone mesti kita tahu nama dia dulu. Baru kita tahu macam mana dia tinggal, apa kat mana dia kerja dan sebagainya. Jadi saya nak bagi satu kata perkongsian atau point lah kat sini, bahawa bila kita nak tahu surah tu, kita kena tahu dulu nama surah tersebut. Barulah kita boleh menghayatinya. Ya, bolehlah tunggu info surah lain. Lepas ni kita akan bawa kepada surah seterusnya lah, surah Al-Baqarah, kan. Apa kita panggil surah lembu betina. Kalau dalam terjemahan selalu tulis, kan, lembu betina. Kalau bahasa Inggeris dia tulis the cow, 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 kan. Surah lembu gitu. Jadi takkanlah kita fikir Allah Ta'ala bagi nama surah ni, kalau Fatihah sebaik-baik nama, sebab kalau nama lembu, sedangkan lembu ni merupakan satu haiwan, kan. Banyak nama surah-surah yang kita panggil surah Ankabut. Surah-surah yang menariknya, surah-surah ni ada yang dinamakan dengan nama-nama haiwan, kan. Kalau kita kata haiwan pun Allah naikkan darjat dia, dinamakan dalam satu surah dalam Quran. Betul tak kenal maka tak cinta Al-Quran. Samalah je Suhaila dengan Idayu punya ayat, ya, tak kenal tak cinta. Sama, memang kita ni sejiwa betul, ya, Suhaila dengan Idayu. Ayatnya sama je, tak kenal tak cinta Quran. Baik, ada Al-Baqarah, ada nama-nama haiwan, kan. Baqarah, ada surah labah-labah, ada surah semut, ada surah lebah. Ada surah-surah yang berkaitan dengan binatang. Jadi lepas ni insya-Allah Ustazah akan tengoklah dalam minggu depan ke, ya, saya teaser dululah. Biasanya saya teaser dulu Baqarah ni masuk apa, kenapa cerita pasal lembu, dan kemudian satu hari saya akanlah mengenai sebab kenapa dinamakan dengan suratul Baqarah, surah lembu, dan surah-surah seterusnya. InsyaAllah doakan saya boleh konsisten dan istiqamah. Okey, sampai setakat ni dulu. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudi menonton, dan jangan lupa tekan butang share untuk manfaatkan lagi. Boleh buat watch party pada kawan-kawan yang lain, supaya ilmu ni kita tak dapat gitu saja. Kongsi dengan suami, dengan kawan-kawan, kan. Hari ni saya belajar ada 15 nama, cuba dengar sekejap je, sebab kalau tak dengar bebe-bebe ni boleh skip, kan. Okey, terima kasih banyak-banyak, ya. Selamat menjamu selera, selamat menunaikan solat Zuhur. Semoga hari ni kita mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, betul, Suhaila, ya, surah Al-Baqarah surah yang paling panjang dalam Quran. Kita kena kenal Quran. Happy saya sebab dapat komen-komen yang macam ni. Sebab apa? Tanda kita ni alert, dan kita ni cinta dan kasih sayang kita pada Al-Quran. Ya, jangan tinggalkan Al-Quran. Sentiasa kita ada rasa eager. Eager ni maknanya rasa nak tahu pasal Al-Quran ni. Sebab dia adalah mukjizat yang paling teragung, mukjizat terakhir yang Allah
apa tinggalkan untuk kita. Itulah satu-satunya apa kita panggil benda yang kita ada sampai kita nak buat sampai hari kiamat. Yang lain semua dah tak ada. Semua dah habis dah. Mujizat-mujizat jadi semua dah tak ada. Jadi tinggal itulah satu-satunya yang kita boleh ada. Ya. Okey, terima kasih kepada sahabat dan terima kasih kepada semua yang tag kawan-kawan. Sila share, tekan butang share, tekan watch party untuk sebarkan lagi ilmu ini. Mudah-mudahan dapat menjadi amal jariah kita pada masa akan datang. Sebab kita tekan share tadi. Okey, terima kasih semua. Semoga kita berjumpa lagi. Saya doakan semua orang mendapat keberkatan hidup pada hari ini, kesihatan dan kegembiraan yang luar biasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Sajah baru join ya, Kak Sajah. Saya dah habis dah Kak Sajah. Assalamualaikum. Boleh tengoklah yang record ya. Okey, assalamualaikum. Terima kasih.